أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang pertama sekali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami, wabil Islam dina, kami redha Islam cara hidup kami, wabi Muhammadin rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan buku hadis 40, amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Supaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rugi tentang pengetahuan ini, tentang amalan ini, maka saya bercadang ambil keputusan untuk baca kitab ni lah, dan kita dah sampai pada hadis yang ke-13. Di sana ada puluhan amalan yang Nabi sebut. Kadang-kadang amalan tu ambil masa 2 saat saja, tetapi pahalanya sangat luar biasa. Antaranya ialah semalam yang kita baca, pagi tadi juga, tak silap saya tak ingat. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sesiapa yang sebut setelah imam menyebutkan Sami Allahu liman hamidah, makmum sebut Rabbana walakal hamdu bersamaan dengan para malaikat, maka didoakan, diampunkan kesemua dosanya yang telah lalu, dosa kecil dia. Diampunkan dosa kecilnya yang telah lalu. Muslimin dan muslimat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi Allah, kita sampai pada hadis yang ke-13. Zikir khusus selepas solat maghrib, subuh, asar. Satu zikir je. Untuk hadis yang ke-13 ni, kita nak tengok satu zikir sahaja. Iaitu, ada hadis Nabi ajak baca zikir ini selepas sembahyang maghrib, subuh, asar. Sebelum kita ubah tempat duduk kita ataupun cara duduk kita. Siapa yang selama ni dah memang amal benda ini, pujilah Allah atas ilmu dan nikmat istiqamah yang Allah bagi. Alhamdulillah, wahai Allah, bagi ilmu, kemudian bagi kami istiqamah. Iaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Selepas subuh, selepas asar, dan selepas maghrib. 3. No? Ada orang dia buat lepas subuh saja. Ada orang dia buat lepas maghrib saja. Dan jarang orang buat selepas subuh, asar dan maghrib. Sepanjang saya berceramah daripada Perlis tak boleh masuk. Ada satu tempat aja saya ceramah di Perlis sampai ke Sabah Sarawak. No?
semua tempat ceramah, ribuan tempat yang saya pergi ni, 90% tidak mengamalkan zikir ini. Imam. Subuh dan maghrib. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan ingat hak saya sebut ni. Lepas ni, tuan-tuan pergi semayang di mana-mana. Bukan mencari kesalahan, tetapi menginsafi keadaan umat Nabi Muhammad yang membunuh sunnah Nabi mereka. Yang sabit dengan hadis sahih, iaitu menyebut La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, walaupun semayang seorang sebanyak 10 kali sebelum dia mengubah tempat duduknya ataupun cara duduknya. Senang saja. Senang saja. Kita bacakan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بكل واحدة 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال رواه الإمام أحمد. Saya baca satu je riwayat. Subuh esok kita baca satu lagi riwayat. Terjemahan hadis insya-Allah daripada Abdul Rahman ibn Ghanam. Abdul Rahman ibn Ghanam ukhtulifa fi suhbatihi. Para ulama khilaf pendapat adakah dia sahabat ataupun tidak. Sebahagian ulama sebut dia adalah sahabat Nabi dan dia adalah murid yang sangat rapat dengan Sayyiduna Mu'adh ibn Jabal. Dia murid rapat kepada Umar ibn al-Khattab, Abi Darda, Abi Malik al-Ash'ari, Abi Dhar al-Ghifari, semua tok-tok guru beliau, no? Dan sebahagian ulama sebut dia min kibarit tabi'in, min kibarit tabi'in, ataupun ada riwayat dia adalah sahabat. Okey, selesai. Saya sebut sebab nama Abdul Rahman ibn Ghanam ini jarang. Sahabat ini jaranglah, nama beliau sangat jarang. Tengok hadis yang dia riwayatkan. Sangat hebat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah berkata sebelum dia beredar ataupun sebelum dia membengkokkan kakinya, ubah kedudukan dia, cara duduk dia, daripada solat maghrib dan subuh, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan sekalian, ada riwayat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni paling pendek. Tak ada yuhyi wa yumit, tak ada biyadihil khair. Tak ada dua tu. Riwayat yang kedua, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat kedua ada yuhyi wa yumit, tak ada biyadihil khair. Yang ni juga sahih. Yang pertama sahih, yang kedua sahih. Riwayat yang ketiga, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tu yang paling panjang. Yang mana yang sahih? Kesemuanya sahih. Sebab tu tengok orang baca beza dengan apa yang kita mengaji, nanti jangan kata dia jahil. Yang kedua, jangan kata dia salah lagi. Yang ketiga, lagi teruk perangai sekumpulan hari ni yang semakin membesar kumpulan ni membida'ahkan orang. Dia pun tak hafal berapa hadis. 30 hadis pun dia tak hafal. Bukan saya alim, tapi perangai cepat bida'ah amalan orang ni, tunggu Ustaz. Ini geng-geng yang cepat membida'ahkan orang ni, belajar. Belajar. Saya belajar, kita sepakat-pakat belajar. Hadis sangat banyak, ratusan ribu. 10,000 pun kita tak dan baca habis. Sebab tu kena tanya
ulama-ulama yang membaca banyak hadis. Kena tanya mereka. Tengok apa mereka sebut. Sebab tu kena kembali kepada pendapat para ulama. Okey, jadi itu terjemahan dia. Apa maksud la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuan-tuan yang nak beramal, sehari tengok satu makna. Kan? Sehari tengok satu makna. Kalau kita ada tempat solat, pelekat zikir-zikir yang kita nak baca selepas solat ni, lekat di depan kita sekali dengan terjemahan. Bila habis semayang, tengok zikir yang kita baca dan tengok terjemahan itu. InsyaAllah satu hari dia berasa ta'zim, dia datang rasa khusyuk. Bila kita berzikir dan kita tahu ucapan zikir apa yang kita sebut. Walaupun zikir ni kita tak faham makna pun, Allah tetap bagi ganjaran dia. Dapat barakah dia, dapat fadilat dia, dapat. InsyaAllah dapat. Walaupun kita tak tahu makna. Tapi bila dia tahu makna, dia lebih barakah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah. Dialah satu-satunya yang tiada sekutu baginya. Lahul mulk wa lahul hamd. Bagi Allah segala kerajaan, bagi Allah segala pujian. Biyadihil khair. Di tangannya lah segala kebaikan. Yuhyi wa yumit. Satu-satunya yang menghidup dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Siapa yang membaca sebanyak 10 kali. Tuan-tuan tengok kelebihan ya. Saya kira setakat 13 hadis yang kita baca, dia ni yang paling banyak kali. Kelebihan dia yang paling agung sekali. Dia ni, zikir ini. Iaitu, sesiapa yang membaca 10 kali. 10 kali ni bermaksud 20 saat. Ataupun 30 saat. No, kita kata 30 saat lah 10 kali ni. Nescaya Allah tulis baginya setiap kali 10 kebaikan. Seolah-olah dia buat 10 kebaikan. Satu la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, seolah-olah 10 kebaikan. Kemudian Nabi sebut, yang kedua, dihilangkan daripadanya 10 kejahatan. Hak jahat-jahat yang dia buat. 10 kejahatan. 3, diangkatkan baginya 10 darjat. 10 tangga. Tuan-tuan tahu satu tangga banyak mana? Satu darajah banyak mana? Kam tab'ud baina darajatin ila ukhra. Tuan-tuan tahu tak? Daripada satu darajah, maqam ataupun darajah ni di antara satu manusia dengan manusia lain, kalau berbeza 3 darajah, Nabi kata satu darjah seperti mana kedudukan seorang yang berada di bumi dan satu lagi dia duduk di langit yang pertama. Itu beza jauh dia, satu darjah. Yang menyebut zikir ini kalam Rasulullah. Hadis ini sahih. Dia angkat 10 darjah. 3, 4. Zikir itu menjadi benteng untuknya daripada setiap benda buruk. 5. Zikir itu menjadi benteng daripada syaitan. 6. Tidak akan halal bagi dosa untuk mendapatkannya, melainkan dosa menyekutukan sesuatu dengan Allah. Maksudnya, tidak ada dosa yang memudaratkan dia. Yang ketujuh, kecuali syirik. Yang ketujuh, dia telah termasuk seafdal manusia pada hari itu. Dari sudut amalan. Iaitu tak ada orang lain yang boleh melebihi pahala dia. Masya Allah. Ini saya pun, siapa faham bahasa Arab Nabi sebut, wa kana min afdalin nasi amalan. Wa kana min afdalin nasi amalan. Maksudnya besar. Dia punya ganjaran dia sangat besar. Tidak ada lelaki yang boleh memintasnya kecuali yaqulu afdala mimma qal. Kecuali satu orang yang sebut lebih banyak daripada bilangan yang disebut oleh lelaki itu. Okay, jadi riwayat yang kedua, saya nak tengok. Riwayat yang kedua sama juga tuan-tuan. Fadilat dia pun sama. Cuma dia cerita tentang Nabi juga mengamalkan zikir ini selepas asar 10 kali juga. Nabi juga ada mengamalkan zikir ini selepas asar. Yang masyhurnya subuh dan maghrib. Maka kita tengok orang sebut selepas asar zikir ni. Jangan kata bid'ah.
Nabi juga mengamalkan zikir ini selepas asar. Ada pendapat berkaitan perkara tersebut. Jadi zikir ini terlalu istimewa. Iaitu, saya ulang sekali lagi, esok pagi kita tak baca dah sebab saya tengok dia punya perbezaan dia yang tu saja. Yang asak saja, riwayat yang kedua tadi. Saya ulang kelebihan zikir ini, tuan-tuan azam sungguh-sungguh dalam hati, berniat, mohon kepada Allah, wahai Allah, aku nak beramal. Wahai Allah, nak beramal dengan ilmu ni. Wahai Allah, aku berazam untuk beramal dengan zikir ni sehingga akhir hayat. Sehingga akhir hayat kita berazam untuk amal dengan zikir ini. Sebut dalam hati kepada Allah sungguh-sungguh. InsyaAllah orang yang selalu minta Allah Ta'ala akan bagi. InsyaAllah Allah akan bagi. Siapa yang sebut zikir ini 10 kali, diberikan 100 kebaikan, dibuang 100 kejahatan, diangkat 10 darajah. Zikir itu menjadi pelindung dari setiap perkara buruk. Zikir itu menjadi pelindung daripada syaitan. Nombor 6, zikir itu menyamai pahala membebaskan 10 orang hamba. Yang ini pelik, memang pelik. Ini adalah dalam riwayat yang kedua. Juga sahih. Tuan-tuan jangan risau. Menyamai pahala membebaskan 10 orang hamba. Sangat besar. Pelik maksud saya itu sangat besar fadilat dia. Nombor 7, Allah tidak akan membinasakan orang yang berzikir dan tidak akan menghapuskan amalannya yang berzikir dengan zikir ni. Kecuali syirik. Syirik boleh memadamkan semua amalan-amalan kebaikan kita. Syirik. Zikir ini, dia menjaga amalan-amalan kita daripada dipadam. Masya Allah. Hebat ni zikir ni. Satu baja dan ubat yang kuat untuk amalan-amalan kita yang dulu-dulu. Dan yang terakhir sekali, fadilat hadis ini, zikir ini, dia termasuk orang yang mengamalkan ni, termasuk daripada seafdal manusia dari sudut amalan dia. Masya Allah. Jadi itu sahaja untuk hadis yang ke-13. InsyaAllah subuh esok kita akan tengok hadis yang ke-14. Kita tak tengok dah hadis yang ke-13. Saya dah habiskan dah. Zikir esok 14 juga amalan selepas solat yang juga ramai tidak lakukan. 90% daripada masjid imam-imam masjid di Malaysia membunuh wirid ini yang esok kita akan tengok. Yang ni pengamatan saya perhati tuan-tuan. Saya perhati, saya dengar, saya tengok dan saya sedih. Mana-mana ustaz yang rajin boleh karang buku sunnah-sunnah yang dibunuh dalam masjid di Malaysia. Bunyi brutal tajuk tu kan, tapi saya ada senaraikan beberapa sunnah-sunnah Nabi yang pupus, yang hampir pupus di masjid-masjid di Malaysia. Dan benda tu adalah satu berita buruk untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kan? Siapa-siapa ustaz yang rajin keluar buku tu, tulis kan. Tapi dia kena kaji lah, jangan teka-teka lah. Kena, kan? Yang itulah. Jadi tuan-tuan setakat tu dulu. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Wahai Allah, kurniakanlah kepada saya dan semua yang mendengar pada malam ini ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah. Wahai Allah, kurniakanlah kepada saya dan semua yang mendengar dan ahli keluarga kami, wahai Allah, rezeki yang halal, rezeki yang baik untuk kesihatan tubuh badan kami. Wa amalan mutaqabbalah. Wahai Allah, terimalah semua amalan yang pernah kami buat sepanjang hidup kami, untuk ditimbang sebagai kebaikan di padang mahsyar kelak. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.